Cantik. Dapat. Okay, aku Mari. add semua eh. Aku host. Okay. Dah masuk tak semua orang? Belum. Dah. Dah masuk. Saya dah masuk. Saya dah masuk. Ada yang external. Assalamualaikum Cik Fuad. Ada yang external tu tak masuk lagi tu lah. Ada 50 orang lagi tu. So, sudah masuk kan? Assalamualaikum. Betul? Salam. Tak sampai dah tu. Pilih sana. Siap. Assalamualaikum Dr. Idris, teknologis. Waalaikumsalam Haji. Okay, PSP. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh dah berapa ada ni? Yang boleh ni? Assalamualaikum. Ada beberapa orang PM saya kata tak boleh masuk lagi lah. Diorang ada dekat lobi. Dah masuk semua. Okey, terima kasih. Okay, kita tunggu lagi 2 minit lah. Boleh Dr. Idris? Boleh.
Bangunlah, Lek. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah ada? Informasi 9 dan 5 sisi. Lek, bangun, Lek. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu jawatankuasa latihan Sekretariat Makmal dan Instrumentasi Fakulti Sains dan Teknologi. Jadi bagaimana yang tuan-tuan dan puan tahu, pagi ini kita akan ada sikit perkongsian ilmu. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, jadi kita tengok partisipan dah agak ramai, ada 167 orang yang telah turut serta. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Dr. Idris Zulkifli untuk memberikan perkongsian ini. Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat ya. Alhamdulillah. Semua bekerja dari rumah. Banyak masa lagi. Alhamdulillah bekerja sihat. dari rumah. Alhamdulillah dapat kita bertemu pagi ini dalam siri perkongsian ilmu. Terima kasih kepada Puan He, Ketua SMA Universiti atas galakan penganjuran siri perkongsian ilmu ni. Kalau tak silap saya, ini merupakan siri yang ketiga bagi tahun 2021. Terima kasih juga kepada Jawatankuasa Latihan SMI yang tungkus lumus untuk pastikan program hari ini berjalan dengan lancar. Pagi ini insyaAllah saya akan kongsikanlah sikit sebanyak mengenai teknologi profesional atau dikenali sebagai TS. Cik Azmi boleh share ni? Okay, sebelum ni ramai jugalah yang tanya kan, selalu tengok apa TS kat depan nama tu kan. Ada orang kata ini Tan Sri ni. Sebenarnya macam-macam orang gelar nama TS depan ni. TS ni adalah singkatan bagi gelaran teknologis profesional. Orang yang ada TS kat depan ni bukan untuk dibangga-banggakan ada title lah, ada apa. Tapi sebenarnya adalah jadi tanggungjawab orang yang ada TS ni untuk laksanakan tugas dengan profesional. Selain itu juga menjadi duta kecil kepada lembaga teknologi Malaysia atau dikenali sebagai MBOT. Bila kita dah ada TS ni, kita akan diselia oleh sebuah lembaga yang tertakluk dalam akta kerajaan. TS yang orang pakai ni sebenarnya bukan kekal selama-lamanya, tapi kena diperbarui setiap tahun. Ada syarat-syarat je yang kita kena penuhi lah Contohnya kena bayar yuran tahunan, kena ada CPD yang yang perlu dipenuhi. Lagi satu, TS ni bukan untuk pegawai je staf sokongan pun boleh mohon, pekerja industri pun boleh mohon. Bukan pekerja kerajaan yang boleh. Maknanya semua orang yang ada kelayakan boleh mohon dengan syarat, cukup syarat je. Okey, nanti yang lain-lain tu syarat kelayakan tu saya akan kongsikanlah pada bahagian lain. Okey, selain daripada TS, teknologi profesional, saya juga akan selitkan jugalah untuk permohonan sebagai juru teknik
bertauliah atau dikenali sebagai TC. Maknanya hari ini perkongsian saya ada dua lah. Satu untuk TS, teknologi profesional. Itu untuk siapa yang ada ijazah dan ke atas. Manakala bagi TC, juru teknik bertauliah, untuk calon yang mempunyai SKM, Sijil Kafiran Malaysia, tahap 3 sampai advanced diploma lah ya. Yang ni pun boleh pakai title ya, title TC lah. Tapi TC ni lebih kepada penyeliaan, TS ni pula lebih kepada pengurusan. Okey, next slide saya. Hari ini saya bahagikan perkongsian saya kepada 3 bahagian. Okey. Bahagian yang pertama ni ialah pengenalan kepada MBOT. Itu apakah peranan MBOT, ya, Lembaga Teknologi Malaysia ni, apa yang mereka buat. Okey. Yang kedua ni pula ialah bagaimana untuk mohon teknologi ni. Apa proses-proses yang perlu dilakukan, step by step tak mohon TS ni. Dan yang ketiga ni sikit perkongsian tips lah kiranya kan. Penyediaan CV dan juga tips menghadiri temuduga. Okey. Di sini saya akan kongsikanlah apa yang elemen-elemen yang akan ditanya dalam temuduga nanti. Sebelum ni untuk CV tu sebelum ni tak ada pun format sebenarnya. Okay, tapi kebelakangan ni macam-macam CV orang hantar kan. Tapi saya tengok dalam grup, kami ada grup lah, grup TSTC ni. Jadi MBOT ni ada kongsikan satu draft lah CV. InsyaAllah saya akan kongsikan lah dengan tuan-tuan supaya mudah lah semua untuk menghadapi PCA ni. PCA ni apa? Professional Competency Assessment. Okey, buat masa sekarang ni hanya CV saja yang diperlukan untuk menghadiri temuduga. Oleh yang demikian, CV ni hendaklah memudahkan panel untuk buat penilaian. Okay? Pernah juga ada yang kawan-kawan saya cerita, ahli panel kan cerita kan, permohonan yang hantar CV ni satu muka surat je. Jadi bila satu muka surat ni sikit sangat lah kan. Jadi panel pula nak tanya, macam-macam lah panel tanya kan. Pastikan betul ke yang ditulis tu. CV ni kalau boleh tu membantu memudahkanlah untuk buat penilaian. Okay? Di samping tu juga bila CV tu kita buat proper kan, jadi kita lebih bersedialah untuk dapat maklumat dalam menghadapi temuduga. Soalan daripada panel ni pun kadang-kadang spontan dia nak tengok reaksi kita kan. Kadang-kadang kita hantar kan CV tu, kadang-kadang ada orang tu hantar CV copy paste orang lain punya kan. Dia tak baca pun, main hantar je kat panel. Jadi ni masalah lah. Kita pun tak tahu apa tulis. Dah kat situ pun dah nampak dah tak profesional kan. Macam mana lah kita nak lulus kalau CV pun copy paste. Okay? Kantoi je lah kata orang kampung kan, kantoi. Okay, boleh dapat ke semua? Senyap je ke saya cakap seseorang ni? Boleh. Boleh ya? Okey. Terbaik. Boleh. Power. Okey, saya harap saya perkongsian hari ni kalau boleh sikit sebanyak lah ya. Jadi pembuka jalan ya, panduan kepada kita semua ni lah untuk tahulah apa orang sebut TSTS tu, mana kita tahulah. Saya harap akhir perkongsian saya ini maknanya ramailah yang boleh mohon GT ya. Sebelum mohon TS tu kena mohon GT dulu, graduate technologist. Baru boleh mohon TS, okey. Semoga dengan pengiktirafan badan yang diiktiraf oleh kerajaan ni yang di bawah Akta 768 ni dapatlah sekurang-kurangnya menyerlahkan bakat staf UKM UMNO, okey. Dan juga yang lain-lain lah, ada yang dari Politeknik, ada juga saya tengok kawan-kawan saya ni, ada yang cikgu, okey. Pensyarah saya pun ada nampaknya ni. Okey, kita tengok statistik MBOT setakat Mac 2021 bilangan GT graduate technologist yang berdaftar 21,000 sebelum pergi GT adalah semai 21,154 orang. Okey. Kita tengok TS dalam Malaysia ni setakat bulan Mac baru 9,253. Okey, tak ramai lagi lah, baru 9,000. Dan juga juru teknik bertauliah pula masih lagi rendah, iaitu 912. Okey, kalau boleh tengok angka ni semakin hari semakin meningkat sebenarnya. Jadi kita harap perkembangan ni akan meningkatkan lagi lah budaya kerja kita di samping memberi impak positif lah kepada perkembangan kerjaya kita. Okey, next slide ke-3. Okey, kita tengok apa itu MBOT
MBOT ni ialah sebenarnya nak bantu TVET. Okey. Rasa saya semua tahu apa tu TVET Technical, Vocational, Education and Training. TVET. Okey, sekarang ni orang pun tahu juga TVET 4.0. Jadi MBOT ni datang nak bantu inisiatif yang dibuat oleh kerajaan dalam perkembangan teknologi pada masa ni. Okey. MBOT ni sebenarnya tertakluk pada Akta 768, okey. Yang digazetkan pada tahun 2016 atau lebih spesifiknya Akta Teknologis dan Technician 2015. Okey. Jika jurutera ada Akta 138 di bawah BM. Jadi kita teknologis ni Akta 768 bawah MBOT. Okey. Akta 768 ni digazetkan dalam Undang-Undang Malaysia dan digunakan pakai oleh MBOT. Okey, adakah tentuan yang dalam ni? Pernah tengok Akta 768 ni? Ke hari ni first time baru dengar? First time ni dengar ni. First time. Ya ni saja je ni. Okey, sebelum temu duga saya cadangkan elok bacalah akan dengar akta ni. Antara soalan favourite dalam panel lah kan, dalam sistem duga. Dia tanyalah salah satu akta ni mesti ditanya punya lah. Okey, section 19 ke apakah tugas TS mana? Tak boleh lah baca tak banyak pun dalam berapa puluh surat je lah. Okey, sebenarnya dalam Malaysia ni akta yang pertama saya tahu saya ialah pada tahun 1958 Akta 458 iaitu Akta Land Surveyor. Okey, kemudian pada 1967, okey, boleh tengok yang dalam slide ni belah bawah tu lah. Kemudian 1967 kita ada Akta 137 di bawah BEM, Board of Engineer. Okey. Ni untuk jurutera lah yang kita boleh tengok ramai yang pakai IR kan. Kemudian Akta Arkitek 117 bawa gelaran AR. Kemudian Akta Surveyor Akta 487. Kemudian Akta 520 Construction. Dan pada tahun 1995 ada pula wujud satu akta lagi, Akta Town Planning. Yang ni kita boleh tengok lah kan. Ada menteri kita pun ada yang pakai TPR kan, itu dia bawa Akta Town Planning ya. Kemudian lepas 20 tahun barulah ada wujud akta baru ni yang secara komprehensif yang merangkumi semua bidang. Dipanggil Akta 768 atau dikenali sebagai Technology and Technician Act. Oleh yang demikian, kalau macam tu kita tengok beza Akta Jurutera dengan Akta Jurutera ni. Akta Jurutera tahun 1967, manakala Akta MBOT 2015. Jadi kita tengok berapa jauh beza tu, 48 tahun beza. Jadi kalau kita nak keistimewaan macam jurutera setakat ni, saya rasa masih lagi belum boleh praktikan lah. Tapi saya yakinlah kita perlahan-lahan slow-slow dan MBOT juga ke arah tersebut. Okey. Dan sementara assessment untuk MBOT ni masih lagi tak rumit, tak complicated. Saya cadangkan tu time ni lah, masa ni lah yang masa terbaik untuk pemohon. Nak kata senang tu tak senang jugalah kan. Sebab ada juga yang mohon dalam gagal dalam bawang TS ni. Tapi sekarang ni pun dah saya dengar ada ura-ura lah. Dah dengar ada nak tambah lagi satu lagi assessment, iaitu peperiksaan profesional lah. Tapi saya rasa ni belum dilaksanakan lagi. Masih lagi guna CV dan juga temuduga. Okey, slide seterusnya Cik Azmi. Okey. Ini laman web MBOT, mbot.org.my. Okey, dalam ni tuan-tuan boleh tengok macam-macam lah atas kan. Mana yang belum pernah pergi laman web ni boleh tengok. Kalau nak tengok Akta 768 ni, pergi je download je daripada web tu. Pergi ke Act and Regulation tu. Kemudian klik je lah kat situ. Okay, boleh download. Okay, fees dia pun ada dalam tu. Tak apa, fees tu pun saya akan ceritakan juga lah pada hari ni. Okay, next slide Cik Azmi. Okay. Next slide Cik Azmi. Okay, kita tengok apa ada dalam akta ni. Okay. Yang kelima. Slide kelima. Ni slide 6. Okay. Slide ke kan ni ke-7, ke-5. Back satu lagi belakang. Okay. Kita tengok apa ada dalam akta ni.
dalam Akta 768 ni terdapat satu bahagian yang menyatakan apakah fungsi MBOT tu ya. Fungsi MBOT ni ialah mengawal dan memantau etik teknologi profesional dan juga juruteknik bertaliah ni dikenali sebagai Code of Ethics. Okey, ada 6 elemen. Okey, tuan-tuan boleh tengok kalau dalam slide ni belah bawah lah. Dan dokumen ni macam biasa saya cakap tadi lah, boleh je download daripada laman web MBOT. Untuk temuduga saya cadangkan faham apa dia Code of Ethics yang ada dalam akta ni. Okey, yang kita boleh tengok yang pertama professionalism. Okey, yang pertama professionalism. Okey, macam mana kita nak bawa kerja kita ni supaya jadi lebih profesional, seperti kita faham kerja kita, kita tahu asas knowledge bidang kita, dan kita kalau ada masalah kita boleh bagi consultation, kita boleh bagi cadangan penyelesaian. Okey. Yang kedua ni ialah integrity, okay, yang belah bawah ya. Integrity, semua faham ya. Saya rasa bab integrity ni terutamanya bagaimana kita nak elakkan rasuah, okey. Kita nak elakkan salah guna kuasa. Dan bagaimana pula kita nak jaga integriti dalam kita ni kan. Okey, macam dalam buat kerja ni, contohnya kita bangunkan SOP, okey, ada tata cara kerja, bukannya main buat je kan. Dan kita ada wujudkan whistleblower, okey. Yang ketiga competent, okey. Yang keempat diligent, ketekunan. Kelima kebajikan, okey. Contoh kebajikan ni ada tak kita buat khidmat masyarakat, okey, kita bagi syarahan kat luar, ataupun ada tak terlibat dengan persatuan ke, ataupun kita ni kerja je tak ada nak serta persatuan kan. Okey, dan yang terakhir ialah yang keenam itu strive to perfection. Okey, kita tahulah kita ni memang tak sempurna pun kan, tapi kita ada usahalah kita ke arah tersebut kan, macam mana kita nak sempurnakan kerja kita, maknanya kita buat tata cara kerja kita, okey. Dari semasa ke semasa kita tingkatkan ilmu kita. Okey. Jadi saya rasa 6 Code of Ethics ni perlu kita tahulah. Sekurang-kurang nak jadi profesional kan. Okey, next slide siapa? Okey. Sebenarnya ni MBOT ni dia buat suka-suka je kan. Ataupun ada penanda arasnya. Ataupun saja-saja je kan nak bagi orang TS kat depan ni. Contohnya nama saya ada TS Idris kan. Ada satu lagi contoh tulis nama sebagai saya dari TS ni, kita boleh tulis nama kita Idris contoh, belakang dia TTES, Professional Technology. Ada dua cara lah cara kita nak tulis. Gelaran ni bagi ni kan ialah kita tertakluk pada peraturan, takluk akta, mana kita boleh gunalah. Kan bukan nak belagak ke apa pun kan. Okey, sebenarnya MBOT ni banyak ikut modul Canadian Council of Technician and Technology. Pun saya pun pergi khusus dulu, inilah panel yang kongsikan maklumat ni. Okey, selain tu adalah beberapa negara lain lah untuk implement teknologi ni agar tak lari daripada international application. Okey, apa beza MBOT, okey, Lembaga Teknologi Malaysia ni dengan badan profesional yang lain, okey. Badan profesional yang paling dekat sekali lah dengan teknologi ni kan, biasanya kita dengar ialah BEM kan, Board of Engineer, sebab dia pun dah senior lama kan, 47 tahun dengan kita kan. Jadi apa saja term berkaitan engineering, okey, engineering semua masuk BEM. Okey, tapi apa saja term kerja yang melibatkan perkataan term teknologi masuk dalam MBOT. Okey. Tapi kalau contohnya engineering teknologi, engineering teknologi macam mana pula? Nak masuk mana? Nak masuk BEM ke nak masuk MBOT? Okey, tapi kalau engineering teknologi dimasukkan bawah BEM sebab ada harapannya ialah engineering. Okey, beza MBOT dengan yang lain ialah MBOT ni recognize technology based profession instead of discipline based profession. Okey, maksud teknologi based ni ialah walaupun degree kita dalam kejuruteraan awam, tapi kita ni banyak laku praktis kita ni dalam bidang teknologi. Okey, contohnya kita jaga mengendalikan alat penyelidikan di universiti kan. Bila dah lama praktis dalam peralatan penyelidikan semua ni, jadi minat kita dalam bidang teknologi tu lebih banyak. Jadi boleh tak dia mohon TS? Jawapannya boleh. Okey, maknanya teknologi based profession ni bergantung kepada aplikasi ataupun apa praktis kita. Okey, kita jelas macam saya cakap dia nak banding dengan BEM. Jika degree kejuruteraan awam, mesti praktis dalam kejuruteraan awam je lah.
kan, ataupun bidang sub yang sama, tapi MBOT ni lebih fleksibel lah. Okey, kita tengok dalam atas slide 7 macam mana. Okey, kita tengok dalam atas 7 dan 8. Okey, kita tengok dalam atas 7 dan 8 ni, okey, section 16. Okey, apakah pekerjaan atau praktis yang diterima untuk menjadi seorang teknologi profesional? Okey, dalam mana apa dalam kerja kita tu at least mesti ada lah dalam ni 5 perkara ni lah. Yang pertama, development. Okey, contohnya buat projek pendidikan ke kan, bangun produk ke, ada grant ke, ataupun contoh lain dalam bidang IT ke, terlibat dalam pembangunan software ke, terbangunkan sistem ke. Okey, kalau pegawai sains pula terlibat dalam pembangunan SOP, okay? Pembangunan kualiti makmal, okay? Dan juga alat bilikan, dan juga kita pun ada bangunkan teknik-teknik dalam amali, okay? Itu namanya development lah. Yang kedua, manufacturing. Yang ketiga, product testing. Yang keempat, commissioning, dan yang kelima ni ialah maintenance. Jadi saya rasa sebab saya pegawai sains kan, jadi saya rasa pegawai sains ataupun skim banyak lah, skim F ke J ke, saya rasa banyak lah, 5 perkara ni semuanya ada lah buat. Jadi saya rasa jadi tanggungjawab saya lah untuk kongsikan ilmu ni, dan supaya ramai lagi lah yang boleh mohon TS ni. Okay, walaupun kita kalau macam sekarang ni dah ada naik pangkat dah jadi manager, dah tak buat dah banyak 5 perkara ni. Okay, tapi sebelum dia jadi manager kan, jadi pangkat tinggi kan, tapi dia buat kerja 5 perkara ni kan, 5 perkara ni ada buat. Maknanya pengalaman dia tu masih boleh diambil kira. Okay, walaupun sekarang ni dia dah tak buat lagi dah development, testing tak buat lagi, tapi lebih pada management. Tapi pengalaman itu boleh diambil kira untuk permohonan TS ni. Okay, apa yang baik ni di MBOT ni ialah walaupun kita dah kerja, contohnya kita dah kerja 20 tahun kan, bila nak daftar graded technologist, pengalaman kerja tersebut boleh diambil dikira. Okay? Kalau macam akta-akta lain, lepas daftar kena ada lepas daftar baru dikira pengalaman. Tapi yang baiknya MBOT ni, pengalaman sebelum tu boleh dikira. Okay? Minimum pengalaman untuk apply TS ni adalah 3 tahun. Okay, jika semua baru isi graded technologist hari ni, okay, perlu ke tunggu sampai 3 tahun? Okay, tak perlu. Okay, sebab selepas dia lulus GT, boleh terus mohon TS. Sebab pengalaman sebelum tadi, macam saya cakap tadi, pengalaman sebelum diambil kira. Okay, MBOT ni maknanya lebih fleksibel, okay? Lebih mudah lah dengan syarat kerja. Dengan syarat kerja-kerja kita tu melengkapi elemen-elemen yang saya sebutkan 5 tadi. Jadi inilah peluang kita untuk, sebab sekarang ni dah ada badan yang iktiraf kerja kita. Kalau dulu kan mungkin tak ada siapa pun nak pandang kita ni kan. Sekarang ni kurang-kurangnya kita dah maju dah langkah maju setapak ke hadapan dah ada orang nak iktiraf kerja-kerja dalam bidang teknologi ni. Okay, next slide Cik Azmi. Okay. Okay, kita tengok apa bidang-bidang yang ada dalam MBOT ni. Okay, dalam MBOT ni ada 23 bidang yang boleh dipohon. Okay, ni semua ni macam biasalah, tuan-tuan boleh pergi je lah dalam dalam laman web MBOT ni. Okay, ada 23 bidang yang boleh pohon. Okay, lepas masuk mbot.aj.my tu, pergi belah atas tu, klik je teknologi field. Okay, tugas MBOT ni ialah untuk daftarkan TS, TC, buat webinar, buat assessment, proofkan kelayakan, buat enforcement. Okay, bidang-bidang yang ada ni adalah macam ni lah. Kita boleh tengok ada chemical technology, information and computing technology, okay? Ada oil and gas pun ada. Okay, kalau ada art design and creative multimedia pun ada. Okay, sekarang ni tak silap saya ada 4 lagi yang dalam proses nak tambah, iaitu OSH technology, military technology, biomedical technology dan fire technology. Sekarang ni ada 23, tambah lagi 4 lah, jadi 27 lah. Okay, kalau kita nak tahu bidang itu sesuai tak yang kita pilih je mana yang salah satu dalam gambar banyak-banyak ni, kan? Boleh ambil dan klik je. Klik je dalam tu. Okay, Cik Azmi, cuba next slide.
Slide ke-9. Okey. Ni kalau kita dah tengok tadi ada gambar-gambar bidang saya kita dekat, betul kita klik je. Contohnya saya tadi bidang green technology. Okey, bila klik dia akan keluar je dah. Yang belah bawah ni green technology. Okey. Dalam tu ada penerangan lah apa itu bidang green technology ni. Sesuai tak dengan apa yang kita praktiskan. Contohnya apa, saya ni energy saving ke, kan ada solar ke, maintenance ke, waste management pun masuk dalam green technology juga. Okey, dalam tu juga ada sub bidang yang diterima. Okey. Kalau contohnya bagi staf kejuruteraan, okey, staf kejuruteraan boleh mohon building and construction, BC, boleh mohon electrical elektronik, okey. Kalau bidang scheme F lah ada IT tadi, okey. Dan kalau ada pula staf yang kita boleh praktis kalau dalam ni saya rasa bukan staf UKM ni, mungkin kawan-kawan saya daripada agensi luar juga banyak terlibat dalam media dan seni, boleh mohon bidang art and creative multimedia technology. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini, pilihlah bidang-bidang yang hampir sama dengan kerja-kerja kita ni bagi mudahkan kita penyediaan dokumen dan juga persiapan temuduga. Okay, next slide. Okey, kita dah habis pun satu bahagian. Okey, ada 2 bahagian lagi. InsyaAllah boleh habis ni pukul 11 ya. Okey ke semua? Clear ke apa yang saya sampaikan ni? Clear. Cantik. Baguslah ni. Yeah. Kita kongsi mana yang kita tahu. Okey, kita boleh kita suruh ya. Okey, seterusnya ialah kita dah habis bahagian yang pertama tadi. Kita pergi ke bahagian kedua. Okey, road to TS. Cakap putih pula kan. Okey, macam mana kita nak mohon TS ataupun TC ni lah. Okey, 2 lah. Okey, sebanyak TS pula kan. TC pun sama. Dia punya kaedah dia tu lebih kurang sama je sebenarnya. Okey, kalau kita join persatuan, okey, benefit dalam slide tu saya ada masukkan dalam benefit ni. Kalau kita join persatuan, kita bayar iuran tahunan kan. Jadi kita apa yang kita dapat? Okey, contohnya saya join tadi kan. Setiap tahun kena bayar iuran tahunan. Jadi apa yang saya dapat? Saya dapat diari, jamuan raya, tapi sekarang ni dah 2 tahun dah kan tak ada jamuan raya. Sebab semuanya tak boleh berkumpul lagi dah. Okey, ada dapat sumbangan kan sakit kan. Tapi bila kita apply TS ni, apa pula yang kita dapat? Okey, pertama sekali kita boleh buat jaringan dengan rakan-rakan dalam bidang kita. Okey, maknanya kita ramailah profesional dalam bidang kita. Kalau betul dalam bidang biotech, jadi kita tahulah biotech di UKM ada, mana di Mardi pun ada, di Sirim pun ada. Maknanya kita boleh buat buat group lah. Kita boleh buat perkongsian ilmu kan. Okey, yang kedua, kita pun macam kita sekarang ni kerja sebagai pengurusan dan profesional. Okey. Kita kata kita profesional. Jadi badan mana yang iktiraf kita ni profesional? Jadi MBOT ni lah yang datang untuk mengiktiraf kerja-kerja kita ni. Dia MBOT akan selia kita. Dia yang iktiraf sama ada kita layak pun ataupun tidak untuk bergelar sebagai profesional. Yang ketiga, lifelong learning. Okey, bila dapat TS ni bukan macam saya cakap awal tadi lah, tak kekal selama-lamanya lah kan. Paling kuat setahun. Tapi setiap tahun kita kena ada CPD CPD hours untuk kita maintain TS tu. Jadi ni secara tak langsung akan jadikan kita sentiasa lah sentiasa up to date dengan ilmu pengetahuan. Jadi tak adalah relax je kan. Ada latihan-latihan mengenai teknologi dalam bidang kita nak pergi. Sekurang-kurangnya dapat penuhi CPD hours ni. Okey, selain tu jugalah kita jadi duta kecil lah kepada MBOT bila kita nak cakap dalam bidang kita. Okey, jadi kita pun dah diiktiraf. Jadi kita boleh lah kan. Boleh lah kita share apa yang kita tahu kan. Okey, kita tengok sebelah ni pula ada apa kategori kerja yang boleh mohon dalam MBOT. Pertama sekali tu kita tengok graduate technologies. Betul kan? Slide tadi. Yang pertama sekali graduate technologies Yang ni terbuka pada semua yang ada degree. Okey. Bekerja dalam bidang yang disenaraikan oleh MBOT. Okey. Jadi kena mohon graduate technologies dulu sebelum mohon TS. Okey, maknanya kena mohon GT dulu. Dah lulus GT baru boleh mohon TS. Maknanya tamat je belajar, boleh dah mohon GT. Tak payah perlu pengalaman 3 tahun. Syaratnya ada degree. Okey, itu syarat untuk GT. Selepas lulus GT, graduate technologies, baru boleh mohon TS. Okey, dengan syarat ada 3 tahun pengalaman. Okey,
macam kita kan lah, bukan saya lah. Macam saudara Faizal kita di Aiman kan, kerja dah dekat 18 tahun kan. Jadi tak payahlah tunggu 3 tahun lepas daftar JT. Lulus JT. Lulus JT, terus mohon TS. Tak payah dah nak tunggu sebab pengalaman tu dah banyak kan. Pengalaman dalam negara dan luar negara gitu. Okay. Jadi mohon, kita nak mohon ni semua, kita mohon semua ni online. Bahaya sebut nama ni. Bahaya sebut nama. Okey, teruskan. Menarik ni perkongsian. Okey, itu juga kalau itu yang dua yang pertama. Itu juga untuk jadi juruteknik bertauliah. Okey, kita juruteknik ni ramai. Ingat juruteknik ni J tu je kan. J 29, 22 tu. Tapi F pun juruteknik kan. Semua tu boleh pakai TC. Okey, sebelum nak mohon mohon juruteknik bertauliah ni, TC ni, kena mohon juruteknik berkelayakan dulu, iaitu QT. Okey. Okay. Kemudian bila dah lulus QT tu sama je lah macam tu, ada pengalaman 3 tahun kan. Baru boleh mohon TC. Okay. Syarat nak mohon TC ni, kalau macam TS tadi degree dan ke atas, TC ni macam saya ulang yang mula-mula tadi ialah ada sijil SKM tahap 3 dan ke atas. Maknanya tahap 3, 4, 5 dah diploma kan. Dan juga diploma lanjutan. Okay. Next. Slide seterusnya. Okey, ini laman web Mbot. Okey, nak daftar, klik je kat bahagian atas registration. Kemudian pilihlah nak mohon yang mana. Kalau nak mohon TS, tak boleh mohon TS dulu. Memang takkan dapat mohon sebab dah dapat lulus graduate teknologi baru ada link nak mohon TS tu. Jadi klik je mohon graduate teknologi dulu dah. Okey. Kalau nak mohon TC kena mohon QT dulu, qualified technician dulu. Okey. Itulah step dia lah. Okay, saya rasa clear kot benda ni. Kalau tak ada, tak apalah. Next slide saya terangkan lagi. Rumuskan proses-proses dia lagi. Okay, next slide Cik Azmi. Next slide. Okay. Okay, yang ni saya rumuskan proses daripada kita tamat belajar ataupun mula-mula kita mula daftar JT sampai dapat TS tu. Apa yang saya nak tekankan di sini, okay, yang sebelah kiri tu. Sebagai seorang profesional teknologi, apa yang penting untuk peneroga, tuan-tuan perlu tahu ni. Yang belah bawah segini tu. Okay, profesional teknologi tu page 19, section 19 atau 768 ni. Kena ingat bahagian ni sebab soalan ni memang soalan favorite lah pada saya lah. Dia tanya apa peranan seorang TS ni, okay? Apa kerja TS ni sebenarnya Okay, jadi seorang TS ni ialah, tuan-tuan boleh jawab merujuk akta 768, okay? Muka surat 19, section 19. TS ni ialah to approve and certify the manner or conduct of technology service to be carried out. Okay. Use the stamp as determined by board. Okay, maknanya kita ada sebenarnya kalau siapa yang ada TS ni ada chop sebenarnya. Bawah tu ada chop bulat tu. Boleh buat tu. Tapi itulah chop ni pun bergantung pada majikan kita lah. Kan kalau macam di UKM ni, saya rasa kita di UKM ni bila kita dah ramai TS nanti kan, mungkin kita boleh majukan pada pihak pengurusan. Okay, kita layak lah untuk memperakui kerja-kerja teknologi ni pada satu masa nanti yang mungkin 5-6 tahun lagi, semua kerja-kerja teknologi, SOP, kerja lapangan semua kena di-endorse oleh teknologis. Kan dapatlah kita perkasakan teknologi kita tu. Selain daripada apa? Tapi itulah bergantung pada majikan lah. Setakat ni saya rasa masih lagi baru. Jadi bila saya dah perkenalkan ni, bila dah ramai nanti mungkin kita boleh endorse lah untuk masa hadapan lah. Okay, kita pun selalu tengok kalau chop IR engineer lah. Saya ni suka betul banding engineer marah pula orang engineer. Okay, kalau chop IR ni kita boleh tengok dia apa? Dia laku lah kan, badan-badan. Sebab apa? Sebab Board of Engineer, BM ni dah lama dan kuat. Jadi MBOT ni cuba ke arah tersebut lah. Kita pun 2015 ke 2021 tambah lagi 2 tahun pandemik ni kan, baru 6 tahun. Okay, tapi kalau macam kita dalam ni ada orang yang duduk dalam management, ada authority lah nak jadikan ini adalah prosedur wajib, perlu di-endorse oleh teknologis. Okay,
kita boleh laksanakan. Macam saya ni pangkat rendah, jadi tak boleh nak endorse apa-apa kan. Okay, mungkin yang lebih jawatan tinggi ni mungkin boleh cadangkan. Okay, apa-apa berkenaan teknologi ni perlu di-endorse oleh teknologi. Barulah kita dapatlah menyerlahkan bakat staff-staff kita. Okey, selain tu kita teruskan dengan ni. Yang sebelah tu first step kita apply for GT Macam mana nak apply graduate technology ni? Pertama, macam biasalah, pergi mbot.org.my. Daftar dulu akaun macam biasa. Klik dan isi maklumat yang diminta lah. Dia minta nama, alamat, tempat kerja, biasalah kan. Tu. Lepas tu dia akan minta sertakan surat lantikan kerja. Kena carilah. Saya itu berusaha untuk cari mana pula surat kerja saya kan. Surat lantikan kerja dulu kan. Saya kerja baru lagi. Tapi tak ada, tak hilang lah surat tu kan. Jadi surat lantikan kerja tu maknanya dia nak bukti lah maknanya kita dah kerja lebih daripada 3 tahun kan. Selain tu juga kita lampirkanlah kelulusan kita. Kelulusan kita. Kalau macam TS ni level 6 lah. Ijazah secara muda. Dan last kali ada CV. CV kena lampirkan CV tu. Dalam CV tu nantilah saya kongsikan CV. Ada satu part saya saja nak share kan. Sebagai takut nanti ada pula yang CV tu tulis saya dulu wakil sekolah lomba lari. Jadi kita nak untuk teknologi ni tak perlu kot nak cerita pasal-pasal semua. 3 perkara ni perlu upload dalam sistem. Lepas tu klik enter je lah. Mbot akan teliti lah permohonan kita ni sama ada layak atau tidak daftar sebagai GT. Jika layak, Mbot akan emailkanlah link bayaran pendaftaran sebagai graduate technologist. Nak dapatkan link bayaran ni pun makan masa juga lah. Ada masa seminggu, ada 2 minggu untuk bayaran untuk GT ni ialah sebanyak RM50, iaitu RM40 untuk processing dan RM10 registration. Bayaran ni sekali je lah untuk semua hidup. Kita apa yang kita akan dapat? Maknanya bila dah daftar GT ni, kita akan dapat attach and go, sijil, semua ni akan post lah. Tapi yalah, kena sabar menunggu lambat nak dapat ni. Itu untuk fresh graduate. Fresh graduate boleh daftar, tapi dia kena tunggu 3 tahun. 3 tahun maknanya saya tengok step 2 tu, practice tu. Maknanya kalau fresh graduate, dia tak ada step 2 tu. Dia tak ada pengalaman. Tapi kalau macam kita dah lama graduate, tak payah dah tunggu 3 tahun tu. Maknanya terus je dapat dia kelulusan GT tu nanti, graduate technologist. Lepas dapat GT tu, dia dah bagi link untuk FITS. Kita boleh tengoklah dalam akaun kita di Mbot tu. Ada link untuk daftar TS. Klik lah dalam tu. Borang TS dengan GT ni, graduate technology ni sebenarnya sama je lebih kurang. Kita update je. Kalau CV tu kena update, kita update lah. Lepas selesai hantar permohonan tu, macam biasalah, kita tunggu link bayaran. Bayaran untuk hadir peperiksaan professional assessment ni, professional competency assessment ni adalah sebanyak RM600. Besar juga, 600 tu. Banyak juga investment nak dapat TS ni. Tadi dah RM50. Ni RM600 untuk hadir peperiksaan pula tu. Belum tentu lulus lagi peperiksaan ni kan. Jadi sebenarnya perusahaan ni kalau di UKM adalah borang ni untuk claim, tapi dengan syarat borang tu mestilah diperakui atau ditandatangani oleh dekan ataupun pengarah. Selepas bayar 600 tu kita tunggu. Kita tunggu duga. Masa nunggu assessment ni pun yalah, saya rasa sekarang ni dah banyak lah sebab orang pun dah mula kenal lah TS kan. Jadi masa menunggu tu pun ada lama, ada 2 bulan. Saya menunggu dulu 2 bulan untuk ambil temu duga. Ada 3 bulan. Biasanya panel temu duga ni biasanya adalah satu daripada universiti dan seorang lagi daripada industri. Panel saya dulu pensyarah di universiti, pensyarah Unimap saya. Dan seorang lagi manager industri lah. Tapi sebelum ni dia berkhidmat sebagai senior fellow lah di agensi pendidikan. Lepas lulus temu duga TS tu, kena bayar lagi. Bayar lagi kan. Kena bayar lagi 350 untuk pendaftaran sebagai teknologi profesional. Bila semua lengkap semua bayaran, kita akan dapat sijil profesional. Dan mula tarikh tersebut, tuan-tuan layak dah guna title TS tu. Jadi daripada mula sampai habis nak lulus TS ni, kos dia lebih kurang RM1,000 lah.
Tapi dan juga setiap tahun pun kena bayar juga lagi. Yuran tahunan pula. Yuran tahunan adalah RM200 untuk pembaharuan. Okey. Selain daripada bayaran tahunan 200 tu, kita ada CPD hours jugalah. Okey, CPD hours ni kalau dulu sebelum pandemik ni 30 jam setahun. Okey. Tapi bagi tahun 2021 ni Embot dah bagi kelonggaran lah untuk capai CPD hours ni 15 credit hours je lah. Jadi itulah sikit sebanyak. Okey, okey next slide je ni. Okey dah. Slide seterusnya. Back sebelum. 13 ya. Slide sebelum. Okey. Yang ni pula untuk apply TC yang pertama tadi saya cakap RM1,000 tu adalah untuk mohon teknologi profesional. Tapi yang ni step untuk QT juruteknik bertauliah. Okey, proses dia sama je macam TS tadi saya cakap. Kena ada minimum 3 tahun pengalaman, tapi kelulusan tu ialah diploma ataupun SKM tahap 3 ke atas lah. Yuran dia agak rendah lah daripada TS. Pendaftaran untuk QT ada sebanyak RM30. Okay, itu pun sekali lah, RM20 processing dan RM10 registration. Kemudian untuk hadiri temuduga PCA, jika TS tadi RM600, tapi untuk juruteknik bertauliah ni adalah sebanyak RM300. Kemudian bila dah lulus TC ni, bayaran untuk pendaftaran sebagai juruteknik bertauliah TC adalah sebanyak RM200. Dan yuran tahunan untuk renew adalah RM100. Okey, CPD hours dia pula untuk juruteknik bertauliah ni setahun adalah 20 credit hours. Tapi kalau tak silap saya untuk 2021 ni dia dah kurang lah jadi 10 credit hours. Okey, next slide. Okey, ini contoh status dalam web. Okay, ni status ni lah, saya punya lah. Okey, bila saya dah lulus dua-dua, jadi kita nanti bila kita mohon nanti kita tengoklah kat application status itu tu. Okey, macam mula-mula tu kita akan mohon graduate technology tu. Kita boleh tengok sebelum ni pending ke, kan? Kena bayar yuran ke, okey, ataupun board decision ke. Okey, kalau dah lulus semua dia tulis complete lah. Okey, lepas dah complete graduate technology tu, baru ada link untuk mohon TS. Okey, klik TS tu sama, kita boleh pantau lah status kita punya permohonan tu kat sini lah application status ni. Okey, next slide. Okey, ini pula borang untuk staff UKM. Ya, saya kongsikanlah borang ni. Boleh download je daripada jawatan pendaftar. Okey, borang ni isi, lampirkan resit-resit bayaran kita semua. Dan jangan lupalah kat bawah tu pastikan diperakui oleh dekan ataupun pengarah lah ya. Kalau dekan ataupun pengarah tak sign, okay, tak dapat kita pilih. Okey, next. Okey, ini pun sama je catatan ahli tapi ini saya ambil daripada laman web Embot lah. Okey, sama je macam saya kongsikan tadi. Ini pun tuan-tuan boleh tengok dalam web boleh download. Okey, next slide. Dah ni 16 tak ada apa pun. Okey, okey. Apa yang perlu kita lakukan selepas dapat TS ni? Adakah gelaran tu je kan? Duduk dan diam kan? Tak. Jadi kita perlu penuhi syarat tahunan iaitu lengkap 30 CPD hours lah. Itu yang normal lah. Dan juga bayaran 200 tahun macam saya cakap. Jadi apakah itu CPD? CPD ialah Continuing Professional Development. Kenapa dibuat CPD ni? Okay. CPD ni nak pastikan kita agar sentiasa up to date dengan pengetahuan terkini ni kan. Jadi kita memberi sumbangan kepada masyarakat juga kan. Kita sentiasa ada semangat nak belajar benda baru. Okey, sentiasa cuba nak majukan diri kita. Okey, Embot tak nak lah kita ni dapat TS duduk je. Aku nak buat kerja aku je contohnya kan. Saya nak buat kerja saya je, tak nak campur orang. Tapi bila dapat TS ni, semoga kita lebih proaktif dalam bidang teknologi yang kita praktis tu. Okey, dapat perkongsian kita, tambah ilmu pengetahuan kita. Okey. Okey, kita tengok jenis-jenis pula jenis-jenis CPD hours. Okey, next dia. Okey, macam tadi laman web tadi tu kalau nak tahu CPD kita boleh klik je lah kat link ni Okey, apakah jenis-jenis aktiviti yang boleh dikira sebagai CPD hours? Okey. Kalau tengok daripada list kita ni ada 13 aktiviti yang boleh diambil kira
Okey, tuan-tuan macam biasalah, tuan-tuan boleh ambil je daripada web Embed ni. Okey, contohnya CPD hours ni dia ambil kira seperti hadir kursus ke kan, dalam bidang teknologi, courses, training workshop, okey, conference, seminar, okey, kalau ada attachment, meeting pun ada, okey, journal pun ada. Kalau kita di appoint as Embed assessor contohnya kan, kalau kita dilantik sebagai apa, panel penilai Embed pun ada credit hours kat situ. Okey, yang lain tu mentoring, coaching. Kalau kita ada apa, student bawah penyediaan kita pun boleh juga. Okey. Okey lah, yang tu ada 13. Boleh dikira CPD hours. Okey. Next. Okey. Penentuan CPD hours ni kita boleh contohnya kita hadir kursus ya, bengkel kan. Okey. Tahun ni 30 CPD hours kita nak hadir bengkel dia. Boleh tak? Tak boleh. Sebab setiap aktiviti ni ada maksimum hours dia. Contohnya yang pertama tadi courses atau training and workshop tu, okey, maksimum dia 15 CPD hours je. Untuk TS dan juga maksimum 13 CPD hours untuk juru teknik bertauliah, okey. Maknanya 15 dah dapat dekat courses training, tapi 15 yang lain contohnya kena cari lagi aktiviti yang lain. Okey, kena carilah dalam aktiviti yang lain tu, yang tadi macam fellowship ke, attachment ke, conference ke, paper kan. Okey, kalau contoh kita nak hadir seminar. Seminar ni di mana? Okey, kongres yang A2 ni. Jadi maksimum untuk apa? Maksimum untuk hadir seminar setahun untuk dikira CPD hours adalah 2 kali je. 2 kali seminar je setahun. Jadi kalau kita hadiri 5 seminar, okey, jadi kita kena pilih 2 je lah yang maksimum. Jadi yang lain-lain macam biasa, pilih yang lain lah, pilih aktiviti yang lain. Okey, jadi kita kena hantar pembuktian lah tu, supporting document tu kepada Embed lah, apa nama program, okey. Kita lampirkan surat jemputan ke, ada cuti program ke, okey. Itu apa, supporting document lah. Okey, yang lebih-lebih tu tak apalah. Nanti dah dapat TS tadi faham je lah CPD kan. Sekarang ni mungkin blur ke kan. Tapi lepas ni insyaAllah dapat TS ni tahu je lah. Sama macam saya dulu. Okay, next slide. Oh, dah dekat pukul 11. Saya ada 10 lagi slide ni. Okay, yang kita dah sampai bahagian terakhir. InsyaAllah kita cuba. Saya rasa mungkin terlajak ni. Okay, kita dah sampai bahagian terakhir iaitu persediaan untuk PCA, Professional Competency Assessment ni. Okey, buat masa ni penilaian untuk mohon TS ni ialah menggunakan CV satu tadi dan juga Professional Competency Document daripada CV lah. Atau yang kedua ialah hadir temuruga, itu Professional Competency Assessment untuk temuruga lah. Dan dengannya yang macam saya cakap tadi lah, pemeriksaan profesional ni masih lagi belum diimplement lah. Jadi itulah saya lah. Tu ajak saya memang nak galakkan ramai lagi lah kawan-kawan saya mohon ni. Okay, next. Okay, baiklah, ini CV contoh CV. Saya rasa tuan-tuan memang expert lah buat CV ni kan. Mungkin lebih pandai lagi kan. Tapi yalah, mungkin ada sebagai panduan jugalah untuk tuan-tuan. Saya kongsikan CV ni okay, sebagai panduan je lah. Jadi mudah lah, at least ada idea lah nak tulis apa nanti kan. Jadi CV ni kita akan masa mohon nanti kita upload je dalam sistem. Okay, CV ni penting macam saya cakap tadi. Sebab apa? Sebab panel akan bertanya berdasarkan CV kita. Macam saya cakap tadi lah, kalau CV copy paste, panel tanya, tak dapat nak jawab kita kan, nak tulis kan lah. Jadi kita berlaku jujur lah ya. Bila tulis CV ni. Tulis apa yang kita praktis, apa yang kita buat hari-hari. Okay? Kalau ada yang nak contoh CV ni tak apa lah. Akhir nanti tak apa. Boleh email saya lah. Email saya. Saya boleh balas insyaAllah. Okey, yang pertama saya cadangkan yang ni macam biasalah. Tulis nama, okey, kalau ada title Datuk ke, tulis Datuk. Senang panel nak panggil kita. Yang kedua, masukkan gambar kita kan. Kalau ada gambar begini lagi bagus kan. Gambar nama bujang dulu kan. Nampak sangat pula beza nanti. Kemudian kita lengkapkanlah bahagian maklumat peribadi kita tu. Okey, macam biasa. Dan last kali jangan lupa bahagian teknologi field dan juga kategori tu. Okay, masukkanlah kalau kita bahagian mohon teknologi field kita biotech, tulis je lah biotech.
Biotech. Lepas tu dia punya kategori dia mungkin microbe ke. Saya tak faham sangat lah. Kalau untuk biologi ni. Kalau macam saya, teknologi field saya adalah green technology. Sub saya adalah solar energy lah. Okay, kemudian yang kedua tu, part 2 tu masukkan kelayakan akademik. Okay, kita boleh susun lah. Kelayakan akademik kita kalau daripada degree ada master ke, masukkan lah. 3, professional membership jika ada, masukkan lah. Kemudian masukkan pengalaman kerja. Part 4 tu work experience, okay, masukkan jika sebelum masuk UKM contohnya kan, dalam skop UKM lah. Kalau yang luar tu tak, jelah sebelum masuk kerja yang terkini kita ada kerja kilang, kerja industri ya. Okay, masukkan nama industri tersebut. Ini juga boleh dikira sebagai pengalaman kita juga ya. Ini secara tak langsung menunjukkan kita masih lagi terlibat dalam bidang teknologi daripada kita grad sampai sekarang. Okay. Yang kelima, professional experience related technology. Okay. Tuliskanlah pengalaman, contohnya kita ada hadiri workshop ke dalam bidang kita ni. Okay, yang ini kita dah menunjukkan sebelum pergi TS ni dah kita dah aware. Kita dah aware ada CPD hours ataupun aware dah kita ada tanggungjawab kita yang perlu kita kita laksanakan lepas TS. Okay, yang next TS ni. Okay, part 6, okay, part 6 ni saya rasa part yang paling penting lah ya. Summary of recent activities or experience related to technology. Okay, bahagian ni kita ceritakan job scope kita sekarang. Okay, kerja-kerja kita yang masih berkait rapat dengan bidang teknologi. Contohnya tadi dah saya sebut alat bilikan. Tulis nama alat kita, bagaimana kita buat penyegeraan, bagaimana kita buat analisis, bagaimana kita buat tata cara, bagaimana kita buat SOP, bagaimana kita mengaturkan staff kita, okey. Contohnya ada sistem yang kita bangunkan dalam kerja kita. Semua tulis dalam ni ya. Okey, tu tulis pun ada tulis tu. Minimum 100 patah perkataan, okey. Nak buat dalam bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah ni. Ya. Dia contoh bahasa Inggeris kan. Tapi nak buat bahasa Melayu pun boleh. Dia orang bukan nak nilai kita punya bahasa, dia nak nilai kita punya ilmu. Okey. Okey, bila kita dah buat macam ni, akan mudahkanlah panel untuk buat penilaian. Jadi bila kita dah tulis banyak dalam summary ni, jadi panel pun faham lah kan. Dia jadi tak banyak tanya lah kita kan. Oh dah ada ni kan. Boleh tanya sikit-sikit je lah. Okey, untuk bahagian 7 ni pula, okay, self assessment ni pula ya. Tuan-tuan boleh jawab lah, contohnya sebab apa nak mohon TS ni? Saja je kawan-kawan mohon. Takkan kita nak jawab macam tu kan. Yang pertama ni macam saya cakap dia lah, mohon TS ni pertama nak luaskan jaringan kita. Okay? Nak luaskan jaringan, kita pun tahu luas jaringan dalam bidang yang sama. Okay? Kedua, nak keep on track dalam ilmu terkini dan bidang. Selain itu juga kita boleh jawab juga lah, saya nak memperkasakan skim perkhidmatan kita ni kan. Bila ada penginteraftan TS ni kan, akan memberikan kredit kepada institusi ke, contoh sebab tak silap saya di Politeknik ataupun College Community syarat nak jadi pengajar ada TS. Saya tak pastilah betul tak. Tapi dah ada lah institusi yang maju sikit dah untuk mewajibkan TS ni dalam permohonan jawatan tersebut lah. Okay, tak silap saya kalau di universiti pun masa di UNIMAP tak silap saya, semua, bukan semua lah, ramai dah pegawai-pegawai jutera apa semua ni dalam bidang teknologi ni dah ada TS lah. Jadi saya nampak universiti tu dah keharapan lah dalam bidang ni. Okay. Bahagian kedua ni dia ada apa ya? Okay, boleh saya teruskan ke? Boleh. Boleh ya? Okey. Yang kedua ni lebih kurang macam 4-6. How does your working experience lead to your field of technology? Okey, yang ni lebih kurang lah macam bahagian 1 dulu dah. Nyatakan perancangan kita dapat TS ni ke ya? Adakah kita nak duduk diam je ya? Ataupun kita kemukakan lah cadangan ke kan? Goreng sikit kan. Saya kata saya nak kumpulkan TS dalam teknologi di UKM ni kan. Saya nak buat perbincangan bulanan, perkongsian ilmu dalam bidang ni setiap bulan ke, tu mana boleh. Maknanya kita at least
kita ada perancangan lah nak masuk dalam CV kita ni. Dan yang terakhir ni tulislah jururujuk yang boleh dihubungi berkaitan tugas kita. Okey, yang 48 lah. Okey, next sikit Azman. Okey, ini kira kata topik terakhir saya lah ya pada hari ni. Ramai yang tanya bila dah dapat tarikh temu duga tu dapat je, yang dia tanya, soalan apa nak tanya ni kan. TV ni online ke? Nak buat macam mana ni jadi boleh ke cakap bahasa Malaysia? Kan kan bahasa Inggeris kan macam mana? Rojak je. Boleh macam saya cakap tadi kan. Panel ni nak nilai ilmu kita, bukan nak nilai bahasa kita. Okey, mandangkan pandemik masih lagi belum pulih ni, okey. Temuduga semua dijalankan secara online. Okey. Guna Skype. Saya dulu guna Skype ataupun apa-apa medium lah yang ditetapkan oleh MBOT ni. Nanti tuan-tuan akan dapat email lah tarikh dan medium yang akan digunakan. Jadi tuan-tuan semua kena selalu cek email. Kadang-kadang dapat short notice je. Kan dalam 2 hari sebelum dah dapat tarikh kan. Jadi itu standby awal. Jadi jika guna Skype ke apa ke, kata saya dulu Skype tak pernah guna pun. Jadi kita kena install lah siap-siap. Okay. TVU ni tak lama, sekitar 15 ke 20 minit lah. Dia tulis dalam ni 15 minit kan. Boleh lajak ke 20 minit lah. Jadi 2 minit pertama ni macam biasalah perkenalkan diri. Okay. Nama je kat mana kan. Dan yang selebihnya tu soal jawab lah antara panel. Okay, next apa? Next ni Okey, ini sebagian etika temuduga online lah, okay? Sebagai peringatan kita bersama lah. Saya rasa ni bukan untuk interview yang buat je ni. Jadi temuduga mana-mana pun boleh. Okay? Sekarang ni tu baru kat start 2 minggu lepas tu ramai kawan-kawan saya pergi interview kan. Jadi sebagai ulang kaji lah. Yang pertama ni carilah lokasi yang lain untuk coverage internet yang kuat. Supaya nanti tak adalah tengah interview betul-betul kan. Jadi yang kedua tu kalau boleh pilih kawasan yang tak bising kalau tak ganggu. Kalau ada kalau sekarang ni PDPR kan nak nangis lah kan. Jadi sekarang akan ganggu kita pula nanti. Yang ketiga ni saya rasa kalau tak patut dah berlaku kan. Interview ketika drive kan. Ada pula macam tu dah. Nampak sangat dah kita tak bersedia langsung dengan apa. Adalah interview tengah drive. Masa saya kata tak berapa patut lah berlaku kan. Dan yang akhir tu kalau boleh kita gunakanlah laptop kan. Laptop PC. Nak guna telefon ni bukan apa. Kalau lama sangat kan, bila kita nak nunggu bila panas lepas tu padam. Nanti susahlah pula etik yang lain-lain tu biasalah. Kita tengok kamera, okey, pakai pakaian sesuai, okey, tulis nama penuh, okey, tulis nama penuh kita tu. Okey. Nanti ada nak tulis nama samaran kan. Nampak tak profesional pula nanti. Okay, next slide Encik Azmi. Okay, ini soalan-soalan yang akan ditanya oleh panel. Ada 5 bahagian, iaitu A, B, C, D dan E. Okay, tugas panel adalah untuk pastikan kita kompeten dalam tugas kita. Markah lulus kalau tak silap adalah sekitar 60 dan ke atas. Okay, itu markah lulus. Kalau markah 50 ke 60, defer. Okay, kita kena sediakan portfolio banyak leceh lah. Kalau macam tu harapnya bila ikut tips-tips ni insya-Allah lah lulus lah ya. Okay, next slide Cik Azmi. Okay, bahagian A, B, C, D, E macam saya cakap tadi. Bahagian A ialah knowledge and understanding. Maknanya asas ilmu, panel nak tahu asas ilmu kita tu kuat ke tak. Contohnya bidang elektrik elektronik kan. Takkanlah pengiraan arus dengan voltan pun tak tahu kan masalah kan. Kalau kita pula mohon kata profesional bidang building and construction kan, nisbah bancuan simen macam ni kan, contoh kan, kita buat building kan, bancuan simen pun tak tahu nanti nampaklah kita ni tak bersedia ataupun tak menguasahi betul-betul bidang tersebut. Selain daripada tu dia soalan yang paling popular ialah technology application and current technology knowledge. Okay, apakah new technology yang kita implementkan dalam kendalian kita. Contohnya macam kalau pegawai sains kat FST ni kalau ditanya soalan ni senang-senang je boleh jawab. Belum ni pelajar nak jawab soalan keselamatan makmal secara semuka. Jadi dengan teknologi yang ada, pegawai sains FST
ada bangunkan sistem keselamatan makmal di mana pelajar boleh jawab soalan online je. Okey. Jadi itu contoh pegawai lah. Pegawai PSP ada bangunkan satu web sistem keselamatan makmal atas talian, okey, untuk pelajar-pelajar. Okey, bagi tuan-tuan pula yang bidang-bidang lain-lain tu boleh carilah jawapan yang sesuai dalam bidang masing-masing. Okey. Bahagian B adalah bahagian application to practice. Okey, kita boleh tengok kita ni ada terlibat tak dalam training, implementation, operation dan maintenance. Okey. Kalau ditanya kita boleh jawablah kita macam mana kita rancang tugas kita, bagaimana kita operasi tempat kerja. Okey, macam tadi kita dah dalam part 6 tadi kita dah tulis macam mana kita rancang tugas kita, macam mana kita operasi. Kan mudah sebab semua benda tu dah ada dalam CV kita. Okey. Contohnya kita dah bangunkan SOP kita, metodologi dia yang digunakan dalam uji kaji. Okey. Kita boleh implementation ni adalah memberi nasihat ataupun memberi penyelesaian masalah dalam tugas. Okey. Sebab kita ni umpama spesialis lah dalam bidang kita ni ya. Ini tu saya jawab dalam skop macam metodologi, SOP, uji kaji semua tu dalam pegawai sains lah ya. Mungkin jawatan lain-lain tu mungkin boleh tapi tak jauh lah perkara ni semua kan. Okey, bahagian C ni ialah leadership and management. Okey. Panel pula akan tanya dia tak tahu kita ni ada tak terlibat dalam risk management, okey, financial management. Okey, soalan yang paling biasa adalah orang yang kerja kat universiti ni. Contohnya soalan popular lah kan. Kalau bajet dipotong kan. Alat makmal lah rosak je. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Macam mana kita jawab kan? Takkan kita nak jawab, tak payahlah buat amali macam tu kan. Jawab macam tu kan. Jadi kita mungkin boleh jawab kita ada buat plan B contohnya kan. Okey, amali ni kita boleh buat secara simulasi. Okey, alat rosak, bajet tak ada kan. Jadi kita boleh buat secara simulasi. Maknanya pelajar boleh jalankan amali secara maya atas talian lah kan. At least makmal dapat dijalankan. Lain itu juga bahagian C ni nak tengok bagaimana kita menguruskan kualiti. Di UKM ni kita ada PKU 12 kan, audit makmal secara berkala. Ini nak pastikan kualiti makmal sentiasa dipantau. Okey. Ini adalah perkara-perkara yang ditekankan dalam bahagian C. Okey. Okey, bahagian D pula. Interpersonal skill. Okey, masa temu duga saya dulu panel tanya, apakah maksud teamwork? Saya pula ingat implement ni maksud pun dia tanya apa maksud teamwork kan. Kena standby lah. Ini ada 5 elemen teamwork, communication, innovation, social obligation, creativity. Okey, inilah part-part bahagian D. Okey, dia nak tengok kita macam mana kita berhubung dengan staf bawahan kita, bagaimana kita sampaikan idea kita kepada pihak pengurusan. Okey, apa yang nak saya tekankan sini, panel nak tengok interaksi kita sama ada kita sebagai ketua ataupun kita sebagai staf. Dan juga panel tu suka kat tanya macam mana kita nak kenali kalau ada staf yang buat salah. Okey, adakah kita nak hukum dia ke dulu ke? Dia nak tengok cara negotiation kita. Kan, dan bahagian D ni ialah creativity ya. Saya rasa ni tak ada masalah sangat sebab banyak jabatan sekarang ni dah buat KIK tu pun boleh kira sebagai creativity di jabatan. Okey, ni bahagian paling last iaitu professional conduct. 11:10 dah ya. Yang last kali bahagian E, professional conduct. Okey, panel biasanya yang bahagian E ni dia nak tanya banyaknya tentang Akta 768 ni lah. Contohnya ethic and integrity macam saya cakap tadi ada 6 etik tu kan. Lepas tu Technologies and Technician Act atau Akta 768. Okey. Contohnya kalau ditanya apakah tugas TS contohnya. Okey, tu dia jawab macam tadi. Section 19, 19, okey. Okey, kemudian yang tu Sustainable Environment and Development. Okey, itu apakah strategi kita untuk maintain CPD saya tak tahu. Okay, saya rasa kita CPD tadi pun saya dah cover semua bahagian secara umumnya. Okey, macam biasalah kalau nak maklumat lanjut boleh hubungi Mbot lah. Okey, banyak maklumat di situ. Jika ada sebarang soalan mengenai Mbot pun boleh email terus kepada mereka.
Okay, next slide Cik Azmi. Okay, saya rasa slide seterusnya ni adalah bahagian ABCDE tadi. Saya dah cover dah secara ringkas. Kita dah lebih kurang 12 minit. Okay, boleh ke slide akhir sekali ya Cik Azmi? Okay, saya rasa setakat tu je lah perkongsian saya hari ni. Saya mohon maaf lah ya, bila ada salah kata ke ataupun ada laras bahasa saya yang tak sesuai dengan tuan-tuan. Okay. Niat saya ialah nak kongsikan sikit apa yang saya tahu tentang badan profesional ni dah. Sikit sebanyak saya harap lepas ni dapatlah menyelahkan bakat staf di UKM ni dalam bidang teknologi secara am. Jadi saya serahkan pada Encik Azmi. Jika ada pertanyaan mungkin kita boleh buka 1-2 soalan lah. Boleh tulis lah kat ruang chat ataupun email ke saya. InsyaAllah saya bantulah setakat mana. Kalau tak tahu saya cakap tak tahu je lah. Okay. Terima kasih semua. Saya kembali kepada Encik Azmi. Okay, terima kasih Dr. Idris untuk perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Jadi saya terus pada sesi soal jawab sebab kita ada beberapa persoalan yang ditimbulkan. Dr. Idris boleh tengok dekat bahagian chat dan try jawab sebab saya takut internet saya tak berapa kuat. Jawab-jawab. Sekejap saya tengok. Assalamualaikum Dr. Idris. Ya saya. Nanti share PowerPoint ni dalam FST Dalam apa? Dalam kita punya email FST. InsyaAllah Prof. Ada Prof. supaya semua boleh ambil manfaat lah. InsyaAllah boleh Prof. Very good sharing. Terima kasih very good sharing pada semua staff kita. Saya pun kena keluar sebab ada kuliah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okey, saya tengok soalan. Assalamualaikum. Okey, ni yang atas tadi dah tak boleh masuk. Jadi saya tengah cek soalan. Banyak ni. Tapi saya tak pasti mana satu. Okay, Dr. Idris boleh baca yang tu. Yang saya... Assalamualaikum Dr. Idris. Ya, saya. Boleh tanya soalan direct? Tak tag boleh Okey, Dr. Syakirin. Ni dari USM ni. Jauh ni. Ya, Dr. Syakirin. Tanya sikit kalau macam bidang, saya tengok dia macam-macam bidang, dia manufacturing lah, apalah. Jadi kalau kita ada bidang contoh, kita ada pengalaman setahun maintenance, lepas tu kita ada bidang, lepas tu setahun pula manufacturing. Macam mana apply? Kita kena apply satu je ke macam mana? Okey. Terima kasih Dr. Syakirin. Sekarang ni yang kita nak tengok apakah bidang yang kita dominan. Okay? Bidang yang kita dominan, yang kita praktiskan sekarang. Maknanya kita banyak pada tu. Maknanya kita kena pilih satu bidang je. Kalau macam jurutera ni, kalau mechanical tu boleh tengok lah. Dia ada 23 bidang tu. Saya tak pasti yang Dr. Syakirin yang mana. Okay, kita boleh tengok dalam yang saya cakap tadi lah, slide yang slide 23 bidang tu, boleh pilih mana dalam tu, kita boleh tengok mana yang sesuai, yang dalam betul-betul sesuai dengan kita. Okay, kita boleh mon satu je tau, bila orang ni tak boleh banyak-banyak. Saya rasa yelah kita boleh gabungkan lah pengalaman tu kalau macam nak buat maintenance. Saya rasa maintenance untuk peralatan, kalau kerja di kilang A, kilang B, saya rasa prosedur je lebih kurang sama je. Saya rasa tu je lah, mungkin dia sikit banyak menjawab lah kot. Okey, saya ada soalan satu lagi ni. Untuk pengumpulan CPD perlu hadir seminar, training, conference dan lain-lain aktiviti yang kebanyakannya berbayar. Adakah aktiviti tersebut boleh diklaim atau duit grant? Okey. Kalau macam ni, kalau kita hadir latihan tu, kita nak claim apa ya? Claim untuk CPD boleh, tapi claim bayar untuk conference ni pakai duit geran, saya tak faham lah. Maksudnya kita nak pergi latihan tu dapat sponsorship tak daripada mana-mana? Daripada UKM ke ataupun daripada siapa ke untuk kita penuhi CPD tu? Okey.
Untuk CPD ni tak sama je macam kita buat ISPEL kan, ISPEL untuk kita ni kan. Okey. Kita dapat penuhi tak kisah lah kalau macam kita ni contohnya jutera lah di IR kan. IR pun ada CPD. Jadi dia boleh gunakan CPD hours untuk IR dia tu dan juga boleh guna latihan tu untuk IR dia. Dia boleh guna latihan tu juga untuk TS dia. Okey. Kalau macam kita staff UKM ni kan banyak je latihan-latihan yang dianjurkan macam persidangan, webinar dianjurkan oleh fakulti kita pun boleh kata setiap minggu ada seminar tentang teknologi ni kan. Kita boleh claim ambil seminar tu kita masukkan sebagai CPD hours kita. Dapat tak? Jawab soalan tak Cik Azmi? Menjawab soalan lah, maksud Asalkan Dr. Idris memang latihan lah. cuma yuran tu kita tak boleh claim. Yuran Kalau tak boleh kita claim pergi lah. keluar maksudnya yuran tu tak boleh claim lah. Yuran tak boleh Tapi claim. CPD point tu boleh ambil untuk semua sertifikat yang kita ada Kalau satu boleh. orang tu contoh dia ada title 5 title, 5 boleh guna lah. Boleh. Jadi bukan tu je. Untuk CPD hours untuk TS boleh, masuk dalam ISPEL kita pun boleh, urus bakat tu pun boleh juga. Maknanya kita kiri kanan boleh ni lah, boleh guna lah. Kan? Okey, ada soalan lagi. Jika staf sokongan perlu mohon kebenaran pengesahan siapa ya? Okey, kalau staf sokongan ni kita mohon ni pakai duit kita. Kan? Kita kena dahulukan duit kita semua. Jadi bila dah lulus TS ataupun TC ni, kan, ambil borang yang saya kongsikan tadi, mesti ditandatangani dan dipersetujui oleh dekan. Dekan kalau dekan sign borang kita tu, insya-Allah boleh claim. Kalau dekan kata dia tak nak sign, tak dapat lah. Itu je lah. Dekan ni insya-Allah dapat kot. Kita tak janjilah. Itu terpulang pada dekan lah. Okey, ada soalan lagi ke? Okey, slide macam mana nak daftar sesi ni. Nak daftar sesi ni. Okey, saya rasa Puan Mai boleh share kot link pendaftaran. Okey, okey, link dah ada link pendaftaran dah ada. Okey, dari tanya ni apakah Ada apa? Ada soalan ni. Adakah ada satu soalan tak jawab lagi kan? Okey, adakah disarankan untuk staf-staf sokongan yang level SPM dan jaga peralatan makmal mohon ambil TC. Okey, syarat untuk ambil TC ni ialah ada SKM, SKM level 3, 4, 5 dan diploma dan ke atas dan diploma lanjutan. Okey, kalau SPM ni saya rasa tak sampai level 3 lagi sebenarnya. Tapi kalau ada staf sokongan, tapi saya tengok macam PPS kita pun dah ada degree, dah boleh. PPS pun boleh mohon ni, tak semestinya macam saya cakap tadi. TS ni bukan untuk pegawai je, staf sokongan cukup kelayakan semua boleh mohon. Okey. Begitu juga dengan juruteknik ataupun pembantu makmal yang ada SKM dalam bidang teknologi ni, kan ada SKM 3, SKM 4, boleh mohon TC. Okey. Tak ada saya rasa tak ada apa isu pun. Ya, kalau digalakkan sebab fokus pada TS ni ialah untuk pengurusan. Okey. Keyword dia. Untuk TC pula adalah penyeliaan. Betul lah. Ada lagi? Boleh tahu doktor qualified TS doktor. Ada yang tanya ni. Ni TS Dr. Noraini Talib ke Prof Mahdia Dr. Noraini Talib ni, ada dua ni Prof Noraini. Okey, saya TS dalam bidang green technology. UKM claim yang soalannya UKM claimable fees untuk assessment. Exam apply GT dan TS. Tak. Ini kalau yang claim ni untuk TS je, GT tak. Jadi kalau nak claim tu RM900 je lah. RM50 tu tak. Okey. Ada lagi tak? Okey. Pegawai IT, ini Dr. Noraini Talib ni, saya rasa dia dah ada TS ni. Dr. Noraini Talib ni. Saya tahu. Okay, ramai dah pegawai yang ada TS ni. Okay. Ni ada soalan daripada ni Muhammad Syafiq Roslan. Dr. Idris masa tulis tempoh hari alam bahasa Melayu ke? Saya dalam kot dalam. Semua bahasa Melayu. Interview pun saya cakap bahasa Melayu. Tapi nak bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah. Kan?
Okey, boleh CV boleh dalam bahasa Melayu. CV saya pun bahasa Melayu lah, sebab saya ambil CV lama lah, saya edit. Okay, ada lagi? Saya nak tanya boleh Hanafi FST? Berdebar saya kalau Cik Hanafi yang tadi ni. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Dr. Idris di atas perkongsian, saya rasa very inisiatif dan membantu untuk rakan-rakan yang lain. Yang kedua saya tanya, adakah tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan TS tu sejajar dengan haluan dan juga tugasan yang diberikan di mana-mana PTJ, ataupun ia akan menyebabkan kita terpaksa membahagikan masa dan menyebabkan kita terpaksa melakukan satu tindakan yang mana kita terpaksa buat extra works lah untuk dapatkan TS dan juga kerja kita. Sebab saya nampak macam ada beberapa tuntutan yang saya rasa dia tidak selari lah dengan keperluan jabatan ataupun hala tuju jabatan. Minta komen? TS ni adalah yang saya faham lah, untuk mengiktiraf apa yang kita praktis sekarang. Okey, apa bidang teknologi yang kita praktis. Macam pegawai sains ni memang maintenance, memang ramai je yang buat maintenance kan. Pengurusan pun buat juga pengurusan. Jadi pegawai sains ni saya rasa kita bangunkan SOP semua, maknanya tugasan-tugasan kalau daripada segi pegawai sains lah. Okey, memang terlibat. Saya rasa tak ada apa bebanan pun. Sebab apa yang kita buat tu memang selari lah dengan dia nak mengiktiraf. MBOT ni nak mengiktiraf orang-orang yang bekerja dalam bidang teknologi, bidang kita. Okay? Kan macam kita tadi ada 23 bidang. So kita boleh pilih salah satu. Maknanya saya tak tahu bebanan macam mana maksud dia bebanan tu. Kan sebab tugas dia mengiktiraf kita. Maknanya kita kata kita ni profesional kan. Profesional dalam bidang apa. Okay? Biotech ke, fintech ke. Jadi siapa yang iktiraf? Jadi inilah badan yang iktiraf kita. Jadi memang betul lah kita berkelayakan untuk buat kerja tu. Jadi bila dah ada orang yang iktiraf kita, maknanya kita bolehlah maju selangkah lagi. Okey, untuk contohnya macam marine, okey, macam Cik Fahmi di universiti. Ada marine teknologi. Mungkin dia banyak terlibat dalam marine punya teknologi yang dia buat ke. Okey, boleh apply. Maknanya 2 dalam 1 lah pada pandangan saya lah. Itulah, tak maaflah kalau tak menjawab soalan. Okay, ada lagi? Ada soalan satu lagi ni. Renewal fee boleh claim juga ke? Ni kena rujuk ni lah. Kena rujuk jawatan daftar lah. Okay, ada yang dah boleh isi kehadiran ke? Dah boleh isi dah. Dah isi ya, okay. Okay, saya serah semula pada Cik Azmi. Semua soalan saya dah jawab. Terima kasih Dr. Idris. Okay. Perkongsian terajak lah. Okey. Jadi kalau dah tak ada apa-apa lagi, saya rasa kita boleh tangguhkan. Jangan lupa isi kehadirannya. Kita tangguhkan Tan Sri korang. Kita tak ambil gambar ke? Dia ambil gambar? Boleh. Okey. Kalau boleh buka kamera. Okey, 1, 2, 3. Kejap ya. Next screen. Okey.
1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Satu, tiga tu apa? Bukan dah ambil ke tadi? Lain-lain skrin lah. Mana boleh snap sekalian. Okey, terima kasih. Aku dah post ni. Dah ke? Dah ke Azmi? Dah. Dah. Terima Terima kasih. Terima kasih Soalan doktor. yang baik. Terima kasih Dori. Doktor tadi ada nak tanya juga. Mana dia? Exchange very constructive dia boleh work dalam stressful situation, very hardworking. Dr. Syakirin, apa khabar? Terima kasih Dr. Idris, terima kasih Rustia. Assalamualaikum.